Fokus dari Sabah petang ini, status kedudukan Parti Islam Se-Malaysia PAS Sabah dalam Gabung Rakyat Sabah GRS. Untuk perinciannya, kita bersama Anisha Dulus di Kota Kinabalu. Silakan, An. Ya, baik, Sahih. Satu pertemuan dengan pengerusi Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Seri Panglima Haji Jinor akan dibuat dalam masa terdekat bagi membincang status Parti Islam Se-Malaysia PAS Sabah dalam struktur GRS. Setiausaha PAS Sabah Dr. Ali Akbar Gulasan berkata pertemuan itu juga bakal memperincikan kandungan struktur GRS yang baharu didaftarkan. Secara prinsipnya daripada awal PAS memberikan suatu lampu hijau kepada penubuhan GRS sebenarnya. Sebab itulah daripada sebelum PRU yang lepas, kita bersetuju untuk tidak bertanding dan memberi sokongan kepada Gabungan Rakyat Sabah. Cuma bila untuk tujuan pendaftaran ini kita tidak mendapat maklumat yang lebih terperinci. Dr. Ali Akbar bercakap kepada pemberita di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai GRS yang didaftar secara rasmi tanpa BN dan PAS. GRS yang baru diluluskan pendaftarannya sebagai entiti politik baharu minggu lalu hanya disertai 4 parti politik iaitu Bersatu, Parti Bersatu Sabah PBS, Parti Solidariti Tanah Air Kosta dan Parti Maju Sabah SAPP. Manakala BN yang terdiri Parti Gabungan UMNO, MIC dan MCA hanya menjadi rakan GRS dalam kerajaan negeri sama seperti PAS menerusi kapasiti sebagai komponen Perikatan Nasional PN. Mengenai persidangan DUN Sabah yang bermula esok, Dr. Ali Akbar berkata beliau akan membahaskan isu mengenai penempatan setinggan yang berpunca daripada pendatang asing tanpa izin. Terdahulu, Dr. Ali Akbar menyempurnakan program tukar minyak enjin melibatkan 50 penghantar makanan sekitar Kota Kinabalu. Di Keningau, 41 pengunjung dan seorang penjaga premis telah dikompaun awal pagi tadi akibat melanggar prosedur operasi standard SOP Pelan Pemulihan Negara PPN 4 melalui OPNODA selain berhibur di premis yang beroperasi tanpa lesen. Ketika operasi dijalankan, didapati muzik masih dimainkan dengan kuat dengan aktiviti meminum minuman keras. Ketua Polis Daerah Keningau, Deputi Superintenden DSP Nur Rafidah Kasim berkata, operasi itu membawa penahanan terdiri 27 lelaki dan 14 perempuan. Semuanya dikompaun di bawah kesalahan Peraturan 17/2, Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit LLDK3 Pelan Pemulihan Negara 2021. Sementara itu, seorang lelaki yang mengaku sebagai penjaga premis juga ditahan kerana beroperasi tanpa lesen yang sah dan disiasat di bawah ordinan hiburan awam. Beberapa peralatan muzik juga dirampas manakala tangkapan serta rampasan dibawa balik ke Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau untuk tindakan lanjut. DSP Nur Rafidah menasihati orang ramai serta premis-premis agar dapat mengikuti SOP yang ditetapkan di dalam Pelan Pemulihan Negara bagi memastikan diri, keluarga dan masyarakat kekal selamat. Lebih 2 tahun menghadapi pandemik COVID-19, kesedaran mengenai imunisasi menjadi antara perlindungan terbaik mencegah penularan jangkitan yang tinggi. Langkah tersebut juga diperhebat dengan melengkapkan golongan kanak-kanak dengan vaksinasi melalui program imunisasi COVID-19 kanak-kanak kebangsaan PIC Kids. Jangan takut, jadilah ibu bapa yang bertanggungjawab antara pesanan mesra mereka yang ditemui wartawan Serina Olivia Chong dalam laporan siri 2 PIC Kids di Kota Kinabalu. Tinjauan di Pusat Pemberian Vaksin PPV Offsite di sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu menemui ibu bapa yang teruja membawa anak-anak untuk mendapatkan vaksinasi. Kami berkesempatan bertanya bagaimana para ibu bapa berhadapan dengan tanggapan negatif segelintir pihak mengenai vaksin. Mendengar seruan kerajaan keadaan COVID sekarang pun kebanyakannya anak-anak yang jadi timbul kesadaran kita mesti bawa untuk ambil vaksin. Sebagai ibu bapa, sebenarnya adalah tanggung jawab kita untuk membawa anak kita untuk mendapatkan vaksin. Tapi sebenarnya apa yang kerajaan lakukan sekarang ini untuk memberi agar kanak-kanak mendapat vaksin sebenarnya untuk kebaikan bersama anak kita. Tujuan utama adalah untuk mengelakkan jangkitan COVID lah dan untuk menghilangkan penularan COVID. Vaksin untuk anak saya
ada yakin sedikit lah masih turun dari sekolah berbanding sebelum nih. Untuk keselamatan keluarga, anak-anak, ya bagus pergi vaksin lah. Saya rasa untuk vaccination tidak perlu takut lah, sebab jika dia berbahaya kepada kesihatan, mesti juga disarankan oleh KKM. Anak saya sendiri dia ada underlying punya kesihatan, masalah bau pinggang pun saya tidak ragu-ragu sebab ya untuk dia punya kesihatan. Turut mencuri perhatian kami Karena si kecil ketika mendapatkan vaksinasi. Enggak. Hai kawan-kawan. Datanglah ambil vaksin. Pertama tuh saya gemetar. Tapi saya macam begitu saya tengok. Sudah tuh saya terasa itu di ketutup macam ada lagi satu jarum. Terus saya tengok sudah gitu saya lah. Pertama tuh saya macam rasa takut lah. Lepas tu bila sudah saya disuntik tuh macam okey lah juga, tidak juga sakit. Pertama kan masa saya kena pegang kan saya sangka sakit, saya menangis terus masa jarum saya tidak menangis sudah. Keberanian golongan kecil ini membuktikan mereka juga ingin kembali kepada kehidupan sebelum pandemik. Serina Olivia Chong, RTM. Kawan-kawan di luar sana janganlah takut, marilah kita bervaksin sama-sama. Hore! Wanita perlu membuktikan kemampuan masing-masing dengan terus bekerja keras selain merebut peluang dalam pelbagai bidang. Ia termasuk ekonomi, keagamaan, politik, undang-undang dan pendidikan. Isteri Ketua Menteri Sabah Datin Seri Panglima Hajah Julia Salat berkata, wanita tidak seharusnya lemah atau hanya sebagai suri rumah, sebaliknya membuktikan bahawa wanita juga mampu mencapai banyak kejayaan. Ramai wanita terbukti berjaya di negeri ini bukan sahaja dalam bidang politik, malah sebagai pembuat dasar dalam sektor kerajaan mahupun swasta. Datin Julia yang dipertua Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS berkata demikian ketika merasmikan sambutan Hari Wanita Sedunia Saksama Bersama peringkat perbandaran di Tawau. Teks ucapannya dibacakan Isteri Wakil Rakyat Sebatik Adizah Matusuf. Dalam usaha merealisasikan kesaksamaan gender, wanita harus berani menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan yang luar biasa dengan kemajuan dunia digital dengan teknologi yang canggih. Datin Julia turut berpesan sebagai golongan terpenting dalam institusi kekeluargaan, mereka juga wajar mengutamakan ibu bapa, suami dan anak-anak. Ini pula mengenai persiapan sempena bulan Ramadan yang akan tiba tidak lama lagi. Daripada tinjauan, pemimpin dan penduduk setempat berharap agar kerajaan dapat memberikan kelonggaran bagi pelaksanaan program-program berkonsepkan ibadah dan pembangunan masyarakat. Walau bagaimanapun memasuki fasa endemik, prosedur operasi standard SOP kekal menjadi keutamaan. Menteri Pembangunan Luar Bandar Sabah, Datuk Jahid Jahim menyatakan perkara tersebut selepas melancarkan program gotong royong sempena ambang Ramadan dengan mengecat bangunan Masjid Al-Hidayah Pekan Topokon Tamparuli tersebut. Program anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins bersama Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta Ibu Pejabat Polis Daerah Toran ini sekaligus mengeratkan silaturahim antara masyarakat dan pemimpin serta agensi kerajaan. Impak yang signifikan yang boleh kita perolehi hasil daripada program seumpama ini ialah bahawasanya 2 tahun kita tidak sempat membuat program seperti ini dan kali ini kita ambil peluang untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Kami daripada Polis Tuaran bekerjasama baik dengan Kampung Topokon yang mana kami buat program ini bersempena juga dengan sambutan Hari Polis yang ke-215 pada tahun ini. Yang non-Muslim pun datang membantu. Tujuan kita adalah untuk memasyarakatkan Kampung Topokon ini dengan polis. Tujuan utama ialah supaya masyarakat kampung dapat bersama-sama dengan pemimpin untuk sama-sama mengimarahkan masjid sempena menyambut bulan Ramadan ini. Baik, sekian berita dari negeri di bawah Bayu petang ini. Berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Peri bersama Sahih Syamsuddin. Sahih, silakan. Terima kasih Anne untuk perkembangan dari Sabah.